Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan projek esei berkumpulan kami yang bertajuk Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia. Fokus utama kajian ini adalah untuk meneroka maksud etika dan peradaban dari segi proses sejarah, struktur sosial, dan biografi dalam konteks acuan Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana elemen-elemen ini membentuk identiti dan perpaduan masyarakat Malaysia. Sebelum kita teruskan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Saya, Nur Muhammad Shationg, rakan saya, Hendrik McGilford Henry, Badrul Nizam, Elroy Mijol, Gilbert, Nizam Syafiq, dan Elton John. Kami semua bekerjasama untuk menghasilkan projek ini dengan tujuan menyampaikan maklumat yang bermanfaat dan memberi pandangan baru terhadap topik ini. Dengan itu, marilah kita mulakan pembentangan dengan melihat metodologi dan hasil kajian kami. Halo, nama saya Gilbert Carlson. Hari ini saya akan membentangkan pada bahagian pengenalan. Masyarakat sedang mengalami transformasi, pelbagai etika dan peradaban yang lebih moden bercampur dengan etika dan peradaban tradisional. Seperti yang kita dengar, pada akhir-akhir ini terdapat beberapa isu yang menunjukkan suasana negara tidak baik apabila ahli politik negara tersebut bertindak dengan cara yang tidak sesuai. Ini memberikan gambaran kepada generasi muda tentang negatif sesuatu pemimpin negara, terutamanya pihak pembangkang yang kelihatan tidak peduli dengan kepentingan negara dan rakyat. Seolah-olah tingkah laku ahli politik tersebut tidak berkaitan dengan tingkah laku moral yang menentukan sama ada mereka melakukan perkara yang betul atau salah. Oleh sebab perkara itu menunjukkan bahwa etika dan peradaban yang telah dibina sebelum ini telah rosak akibat daripada tindakan mereka yang tidak menggambarkan konsep yang sebenar tentang etika dan peradaban pada peringkat awalnya, yang sangat berkaitan dengan kesempurnaan sesebuah negara dalam mewujudkan sistem kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang mengambil kira elemen etika dan peradaban secara khusus, dan seterusnya. Oleh itu, setiap tindakan yang mereka buat atau tindakan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini mesti berasaskan etika. Perbuatan atau sifat baik atau buruk, sopan atau biadab, boleh dilihat oleh orang lain berdasarkan kepercayaan pribadi seseorang individu. Ini menunjukkan bahwa memahami dan menilai etika adalah sangat penting pada zaman ini untuk menjalani kehidupan di zaman globalisasi kontemporari ini. Dan yang terakhir yaitu etika. Etika ini sebenarnya dia berasal dari perkataan Yunani yaitu ethos, yang juga membawa maksud watak atau karakter yang merujuk kepada prinsip moral untuk menentukan apa yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat tertentu. Seseorang itu akan dianggap sebagai individu yang beretika sekiranya mempunyai karakter yang sopan santun dan saling menghormati antara satu sama lain. Dan manakala peradaban pula berasal dari perkataan Arab yaitu tamadun, atau lebih tepat lagi tamadun, yang merujuk kepada pembentukan aspek kehidupan bandar dan pembangunan dalam masyarakat. Itu secara besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nizam bin Nasrullah akan membentangkan objektif kajian. Yang pertama, bagaimana peradaban dan nilai Malaysia dibentuk oleh sejarah. Yang kedua, kesan struktur terhadap amalan moral dan peradaban. Yang ketiga, pengaruh biografi tokoh terkenal terhadap nilai dan budaya. Seterusnya, metodologi kajian yang merangkumi 3 kaedah utama. Pertama, kajian literatur. Melalui buku seperti Adat Melayu dan Nilai-Nilai Islam oleh Sheikh Hussein Alatas dan artikel Ethical Value in Malay Society, kami mendapati nilai tradisional seperti budi bahasa memainkan peranan penting dalam membentukkan
etika masyarakat Malaysia. Nilai ini penting dalam memastikan perpaduan dan keamanan kekal terpelihara. Kedua, analisis dokumen, di mana kami mengkaji dokumen penting seperti perlembagaan persekutuan. Perkara 3.1 mengenai Islam seperti agama rasmi dan perkara 8.1 tentang kesamarataan rukun negara. 5 prinsip ini bertindak sebagai panduan etika dan perpaduan dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Hasil analisis ini menunjukkan bahawa dasar-dasar ini menyumbang kepada kestabilan sosial. Pada terakhir, pendekatan sejarah dan sosiologi. Kami menilai peristiwa penting seperti dasar ekonomi baru, DED, selepas tragedi 13 Mei 1969. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana dasar kerajaan mengurangkan ketidaksamaan ekonomi antara kaum dan membentuk struktur sosial yang lebih inklusif. Kesimpulannya, 3 kaedah ini iaitu kajian literatur, analisis dokumen dan pendekatan sejarah serta sosiologi memberi gambaran lebih jelas tentang pembentukan etika dan peradaban di Indonesia. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Hendrik. Hari ini saya akan membentangkan mengenai proses sejarah etika dan peradaban di Malaysia yang terbagi kepada 3 era utama, pra-kolonial, kolonial, dan pasca-kolonial. Setiap era ini menyumbangkan secara unik kepada perkembangan etika dan peradaban negara kita. Era pra-kolonial bermula dengan pengaruh Hindu-Buddha sekitar 600 tahun sebelum Islam. Konsep metafizik seperti Dewa Raja menjadi asas pemerintah dan kesatuan masyarakat. Nilai etika seperti kepahlawanan dan keadilan diperkenalkan melalui karya seperti Ramayana. Islamisasi kemudiannya membawa perubahan besar melalui Sultan Melaka. Hukum Kanun Melaka adalah contoh penggabungan prinsip Islam dengan adat Melayu yang membentuk asas keadilan sosial dan pentadbiran. Di Borneo pula, masyarakat Kadazan Dusun mengekalkan adat animisme seperti Sogit yang berfungsi untuk mengawal tingkah laku individu dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Penjajahan Portugis pada tahun 1511 memperkenalkan etika keagamaan Kristen melalui gereja dan misi Yesuit. Penjajahan Belanda pada tahun 1641 pula lebih berfokus kepada kapitalisme dengan etika kerja yang menekankan kecekapan dan keuntungan. British membawa perubahan terbesar termasuk sistem kapitalisme modern dan pemisahan etnik melalui imigrasi buruh dari Cina dan India. Era ini mengubah struktur sosial masyarakat tradisional. Selepas mereka pada tahun 1963, Malaysia menggabungkan warisan pra-kolonial dan kolonial. Nilai agama seperti Islam dan tradisi Melayu kekal sebagai asas masyarakat. Pada masa yang sama, sistem pentadbiran, pendidikan, undang-undang yang diwarisi dari penjajah membantu membentuk etika modern yang berasaskan rasionalisme. Gabungan nilai ini memastikan keharmonian dalam masyarakat berbagai budaya. Kesimpulannya, perkembangan etika dan peradaban di Malaysia menunjukkan bagaimana setiap era membawa pengaruh tersendiri, membentuk asas kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Gabungan nilai tradisional dan modern inilah yang memastikan keharmonian etika dalam negara. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Elton John Anthony akan membentangkan tentang struktur sosial dalam etika dan peradaban di Malaysia. Struktur sosial di Malaysia merupakan cerminan masyarakat yang kaya dengan kepelbagaian budaya, agama dan etnik seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan lain-lain. Kepelbagaian ini bermula sejak era kolonial apabila kemasukan buruh luar dari negara seperti China, India membawa kepada pembentukan masyarakat berbilang kaum. Struktur sosial ini disaskan kepada prinsip integrasi sosial yang menekankan nilai saling memahami, menghormati dan mempercayai antara satu sama lain, walaupun terdapat perbezaan dalam agama, adat resam dan bahasa. Keunikan ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni di mana masyarakat hidup bersama secara toleransi dan damai. Dasar-dasar kerajaan seperti rukun negara telah memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan nasional. Rukun negara yang mengandungi 5 prinsip utama menjadi panduan bagi rakyat Malaysia dalam memahami tanggung jawab mereka terhadap keharmonian sosial. Selain itu, dasar ekonomi baru DEB yang diperkenalkan untuk menangani ketidakseimbangan ekonomi dalam antara kaum selepas peristiwa 13 Mei 1969. Matlamat DEB adalah untuk memastikan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, mengurangkan kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan sosioekonomi yang sekaligus memperkukuh integrasi antara etnik.
Program seperti rukun tetangga dan sambutan perayaan bersama termasuk Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepavali serta pesta Kaamatan turut memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan antara masyarakat berbilang kaum. Dalam bidang pendidikan pula, usaha perpaduan dimulakan sejak peringkat awal lagi. Pendidikan formal seperti mata pelajaran pendidikan moral untuk pelajar bukan Islam dan pendidikan Islam untuk pelajar Muslim menekankan nilai-nilai murni seperti toleransi, hormat menghormati, dan kesepahaman antar kaum. Mata pelajaran sejarah juga memainkan peranan yang sangat penting dengan memaparkan kisah perjuangan pelbagai etnik dalam membentuk negara ini. Selain itu, aktiviti kurikulum di sekolah menjadi platform penting untuk memperkukuh perpaduan melalui interaksi antara pelajar pelbagai kaum. Program seperti ini yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan mendorong pelajar untuk bekerja sama dalam aktiviti seperti sukan, persatuan, dan pakaian beruniform. Aktiviti ini bukan sahaja mengeratkan hubungan tetapi juga memupuk nilai perpaduan dan semangat kerja berpasukan. Kesama elemen ini menunjukkan bahwa struktur sosial di Malaysia sangat kukuh dan kompleks, namun terus relevan dalam menyokong keharmonian serta kemajuan negara. Interaksi sosial, pendidikan, dasar kerjaan, dan peranan institusi sosial menjadi asas penting dalam mengekalkan perpaduan serta memastikan kestabilan jangka panjang untuk generasi akan datang. Salam sejahtera, nama saya Elroy Mijol. Hari ini saya akan membentangkan tentang 3 tokoh utama yang memainkan peranan penting dalam membentuk perpaduan etika dan peradaban di Malaysia. Tokoh yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman, yaitu Bapa Kemerdekaan Malaysia. Salah satu semangat utama beliau adalah memberi penekanan terhadap perpaduan kaum. Sebelum mencapai kemerdekaan, beliau menyatukan masyarakat berbilang kaum di tanah Melayu untuk menentang penjajahan British. Pendekatan inklusif beliau dapat dilihat melalui pembentukan kabinet pelbagai kaum selepas kemerdekaan yang terdiri daripada orang Melayu, Cina, dan India. Hal ini telah membuktikan bahwa beliau telah berusaha untuk memupuk keharmonian dan memastikan keamanan negara. Tokoh yang kedua adalah Tun Tan Cheng Lock, yaitu seorang pemimpin yang memperjuangkan hak dan pendidikan untuk masyarakat Cina. Beliau menekankan kepentingan pendidikan sebagai asas kemajuan untuk semua kaum di negara ini. Tun Tan Cheng Lock juga memainkan peranan penting dalam memastikan hak kesamarataan kaum dihormati dalam politik maupun ekonomi Malaysia. Semangat beliau ini membuktikan bahwa kerjasama antara kaum adalah kunci keharmonian yang kita kecapi hari ini. Seterusnya, Veerasamy Tiruyana Sambatan atau lebih dikenali sebagai Tun Biti Sambatan adalah seorang pemimpin yang fokus kepada pembangunan luar bandar dan kesejahteraan rakyat. Beliau komited dalam usaha membangunkan infrastruktur di kawasan luar bandar sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Selain itu, beliau turut menekankan kepentingan perpaduan kaum sebagai asas kepada kestabilan dan kemajuan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nizam Syafiq bin Samsul, memegang nomor matriks BC23110292, Section 102 dan nomor kumpulan 212 akan membentangkan bahagian kesimpulan. Kajian ini menekankan kepentingan etika dan tamadun dalam membentuk masyarakat, individu dan negara Malaysia yang unik. Perkembangan ini melalui 3 era, yaitu era prakolonial, era kolonial, dan era pasca kolonial yang telah menghasilkan rangka kerja yang seimbang antara pengaruh tradisional dan modern. Semasa era prakolonial, nilai Hindu-Buddha, konsep Dewa Raja, dan prinsip Islam membentuk asas etika, manakala era kolonial memperkenalkan sistem pentadbiran dan pendidikan Eropah yang mencuarkan struktur modern. Dan ketika era pasca kolonial mengintegrasikan elemen tradisional dan kolonial, lalu menghasilkan sistem etika yang bersesuaian dengan tadbir urus modern. Malaysia sebagai negara berbagai budaya menggalakkan keharmonian melalui dasar seperti rukun negara dan pendidikan yang memupuk nilai saling menghormati dan perpaduan. Keperbagaian etnik termasuk Melayu, Cina, India, dan masyarakat pribumi seperti Kadazan Dusun dan Iban menyumbang kepada identitas sosial yang unik.
Pendidikan formal, mata pelajaran moral dan aktiviti kurikulum memainkan peranan penting dalam membina nilai perpaduan dan pembangunan masyarakat. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock, dan Tun Biti Sambatan memberikan sumbangan besar dalam membina asas perpaduan negara melalui kepemimpinan yang inklusif dan kerjasama antara budaya. Secara ringkasnya, identiti Malaysia ditakrifkan oleh kerangka etika dan ketamadunan yang telah diwujudkan melalui interaksi perkembangan sejarah, struktur sosial, dan sumbangan individu. Hal ini secara tidak langsung terus menjadi panduan untuk negara dalam menghadapi cabaran moden di samping menggalakkan perpaduan dalam kepelbagaian dan mengekalkan warisan budaya. Itu saja dari saya. Terima kasih.